الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung perbahasan kita daripada manhaj Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Malam ni sambungan kita pada bab yang ke-9, muka surat 211, iaitu berkenaan dengan penyekutuan akidah tauhid, iaitu syirik. Sebelum ni kita bahas bab berkenaan dengan iman, Islam dan juga ihsan, yang mana tiga perkara itu menjadi dasar utama kepada seorang Muslim. Seorang Muslim itu perlu ada dalam jiwanya keimanan, Islam dan juga ihsan, berdasarkan hadis yang terkenal, iaitu hadis yang digelar dengan nama hadis Jibril. Dan hadis itu diriwayatkan oleh ramai, dan paling mudah untuk kita cari dan rujuk ialah dalam himpunan hadis 40 yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Ianya merupakan hadis yang kedua, ketika mana Jibril datang menyerupai manusia, bertanya kepada Nabi tentang beberapa perkara. Mal iman wa mal Islam wa mal ihsan. Apa itu iman, apa itu Islam dan apa itu ihsan. Kita dah bahas panjang lebar tentang Islam, iman dan ihsan. Dan malam ni kita akan sambung perbahasan lawan kepada tiga perkara itu, iaitu syirik. Sebab untuk kita lebih jelas ketiga-tiga rukun ataupun dasar utama itu, Islam, iman, ihsan, maka kita pun kena kenal lawannya. Dalam syair Arab, wa bididdiha tatabayyanul asya'u, dengan mengenal lawannya maka akan lebih jelaslah fahamnya. Satu orang dia nak kenal putih, dia kena kenal juga hitam, lawan kepada putih, supaya dia tidak tertukar bila mana berhadapan dalam keadaan yang mengelirukan. Tambah pula, syirik ni dia bukan satu jenis, dua jenis. Allah Ta'ala bila mana sebut tentang kesesatan ataupun kesyirikan ni, Allah Ta'ala gunakan perumpamaan, iaitu perumpamaan yang disebut dengan perkataan zulumat. Allah Ta'ala kata, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala itulah penjaga kepada orang-orang beriman yang telah mengeluarkan orang beriman itu daripada kegelapan demi kegelapan. Perkataan zulumat itu datang dalam bentuk jamak ataupun plural, menunjukkan sesat. Syirik itu, taghut itu bukan satu, dua dan tiga jenis, bahkan dia bermacam-macam jenis. Dan Tuhan kata, yukhrijuhum minadh dhulumat, kami keluarkan mereka daripada kegelapan yang banyak, ilan nur, kepada cahaya. Nur itu disebut dengan bahasa mufrad, lafaz mufrad, iaitu lafaz tunggal, satu je cahaya. Sebab jamak kepada cahaya ni al-anwar, tapi satu cahaya nur, iaitu cahaya iman. Jadi malam ni kita akan tengok pembahagian-pembahagian umum tentang syirik, dan kita akan bahas
permulaan syirik. Dan syirik ini benda yang kita kena tahu sangat diidamkan oleh iblis dan syaitan berlaku kepada manusia. Maknanya iblis dan syaitan mengatur langkah menggoda manusia ni untuk pergi kepada kemuncak yang paling tinggi, iaitu syirik. Dalam Quran Allah Ta'ala datangkan surah, nama dia surah Luqman. Dalam surah Luqman ni ada pesanan Luqman Al-Hakim. Antara pesanan Luqman Al-Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, jangan engkau mensyirikkan Allah Azza wa Jalla, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu ialah zalim yang sangat agung. Menunjukkan syirik itu dosa yang sangat besar dan sangat kuat kesannya kepada orang yang melakukan syirik itu. Bahaya kesannya kepada orang yang melakukan syirik. Seperti mana yang kita sebut tadi, syaitan, iblis menjalankan godaan-godaan kepada manusia anak Adam ni ialah untuk sampai kepada kemuncaknya, iaitu syirik. Sebab tu kita tengok bila mana Allah Ta'ala cerita dalam Quran kisah ketika mana Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam diciptakan, lalu iblis sebagai makhluk yang sudah lama diciptakan pada waktu tu engkar dia untuk sembah pada Allah Azza wa Jalla. Keengganannya dan kesombongannya menyebabkan Allah Ta'ala sumpah dia, Allah Ta'ala laknat dia, jauh dia daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Bila mana Allah Ta'ala isytiharkan dia tu sebagai orang yang, sebagai makhluk yang dilaknat dan dikutuk, apa kata-kata iblis? Tuan-tuan ahli jemaah yang dimuliakan sekalian, boleh buka Quran surah Al-A'raf. Allah Ta'ala sebut pada ayat 16 dan juga ayat 17 sumpah iblis. Iblis kata, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis tengah berdialog dengan Allah Ta'ala, fabima aghwaytani, oleh kerana kamu telah menyesatkan aku. Aghwaytani ni maksudnya menyesatkan aku. La aq'udanna lahum, maka bermula hari ini aku bersumpah untuk menjauhkan anak cucu Adam dan juga anak cucunya daripada jalan kamu yang lurus. Tak berhenti di situ saja, dia sambung lagi dialog dia. Dia kata, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku akan datangi Adam dan anak cucunya itu daripada bahagian depan, daripada bahagian belakang, daripada kiri dan juga kanan, sehingga kamu akan dapati sebahagian besar anak cucu Adam ini menjadi makhluk yang tak bersyukur. Itu sumpah iblis. Iblis kata, aku akan datangi depan, belakang, kiri dan kanan, sehingga mereka jadi hamba yang tak bersyukur. Daripada tak bersyukur, dia akan naik kepada darjat kufur pada Allah Ta'ala. Cuma dalam ayat tu iblis dia tak sebut dua arah, dia sebut 4 arah sahaja. Depan, belakang, kiri, kanan. Atas dan bawah tidak disebut oleh iblis. Para ulama menyebutkan, kenapa iblis laknatullah tidak menyebut dua arah ini, arah atas dan juga arah bawah? Kerana kedua arah ini ialah arah yang suci untuk manusia itu kembali mencari cahaya yang benar. Arah atas ialah arah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab tu tangan kita bila mana kita berdoa, kita menadah tangan, itu kiblat doa. Kiblat salat tu Kaabah lah, kiblat doa, menadah tangan pada Allah Azza wa Jalla. Mohon Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bermacam-macam masalah dalam hidup. Dan masalah yang paling besar ialah tidak menghargai keimanan yang ada dalam hati. Berlaku apa saja benda, walaupun benda tu musibah yang kecil, ada orang dia dah gadaikan keimanan dia. Dia dah sanggup keluar daripada keimanan. Kerana apa? Kerana dia tidak menolong ataupun tidak meminta tolong daripada arah atas. Tidak ada tawakal yang tinggi. Dan arah bawah ialah arah sujud pada Allah Ta'ala. Dua arah ni tidak akan mampu diusik oleh iblis. Kalau manusia tu dia nak guna dua arah ni, dia gunalah dua arah ni. Jadi kita nak jaga iman kita, kita kena sentiasa berada pada dua arah ni. 4 arah lagi syaitan boleh masuk dengan mudah.
Dua arah ni dengan izin Tuhan, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi malam ni kita nak bahas tentang perkaitan perkara yang disebut dengan syirik. Syirik dalam bahasa Melayu, perkataan syirik yang paling dekat dengan bahasa Melayu kita ni, kita pernah dengar perkataan syarikat. Syarikat ni maksud dia apa? Perkongsian. Satu kata apa, pertubuhan ke apa, kita panggil syarikat. Satu syarikat lah, perusahaan ke apa. Dalam perusahaan itu ada beberapa orang yang menjadi shareholdernya, dan dilantik daripada shareholder tu satu orang yang paling tinggi, yang kita panggil dengan CEO. Cuma yang ada yang ramai-ramai tu, dia pun ada suara untuk mempertikaikan apa saja benda yang dia tak puas hati dalam syarikat tu. Maksudnya dia ada kuasa boleh mengubah. Maknanya kita boleh faham syirik syarikat banyak cabang maksud dia. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu, jangan engkau syirikkan aku, maknanya jangan engkau wujudkan cabang-cabang lain yang kamu sangka hebat macam aku juga. Itu maksud syirik. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis Al-Fadhil Ustaz Ismail Omar hafizahullahu ta'ala. Dia kata muka surat 211, adalah amat penting sekali dijelaskan serta difahamkan bukan sahaja kaedah, dasar dan makna kesemua bahagian-bahagian tauhid, tetapi juga perkara-perkara yang menafikan atau mencanggahi akidah tauhid, demi untuk menjadi benteng pertahanan seseorang muslim agar tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang boleh mencacatkan atau merosakkan keimanannya, lantaran mensia-siakan segala usaha dan niat ikhlas dalam ubudiyah atau pengabdiannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-256. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sesiapa yang engkar kepada taghut dan beriman pada Allah, maka dia telah berpegang dengan ikatan tali yang teguh. Ini ayat 256 surah Baqarah ni. Allah Ta'ala beri pada kita perumpamaan. Siapa yang kufur pada taghut. Taghut ni maksudnya benda-benda yang dilihat hebat, sama hebat dengan Tuhan. Ianya boleh jadi benda-benda yang berbentuk al-jamadat. Al-jamadat ni maksud dia apa? Batu, kayu yang tak bergerak. Berhala yang dibentuk daripada batu dan kayu dan sekian-sekian ni. Itu pun dimaksudkan dengan taghut. Selain pada itu, taghut ialah pemimpin-pemimpin yang juga menyangka dia ada kuasa macam Tuhan juga. Itu pun masuk. Jadi taghut ni makna dia besar dan luas. Mana-mana benda hidup, benda tak bergerak yang dianggap sebagai boleh beri kuasa, boleh bawa kebahagiaan sama macam yang Tuhan nak bagi, itu namanya taghut. Quran namakan dia dengan taghut. Taghut ni maksud dia banyak benda-benda yang orang buat kat benda tu, orang jadi melampau. Mai pada perkataan tagha. Sebab tu Quran bila mana Allah Ta'ala cerita Musa, arahan Nabi Musa untuk pergi mengislahkan Fir'aun, Allah Ta'ala kata apa? Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergilah kamu berjumpa dengan Fir'aun, kerana Fir'aun itu tagha. Tagha maksud dia melampau dengan dia rasa hebat pada diri dia. Sebab tu pemimpin yang sombong kita akan sebut taghut. Dia sombong dengan kuasanya. Allah Ta'ala kata faqula lahu qawlan layyinan. Tapi bila mana kamu berhadap dengan Firaun yang taghut ni, Melayu akan sebut taghut lah, walaupun taghut tu jamak hakikatnya. Satu orang pemimpin yang taghut ni, Arab akan panggil tagha saja. Tapi kita Melayu, kita akan panggil taghut semua sekali. Macam kita panggil malaikat. Malaikat ni maksudnya para malaikat. Satu orang malaikat dalam bahasa Arab malak. Tapi kita dah biasa satu orang pun panggil malaikat. Banyak malaikat kita panggil malaikat-malaikat. Sedangkan perkataan malaikat tu sendiri ialah menunjukkan banyak dah malaikat dalam tu. Tapi kita biasa guna bahasa tu. Okay. Allah Ta'ala kata faqula lahu qawlan layyinan. Berdialoglah dengan Firaun yang taghut itu dengan bahasa yang paling lembut. Moga-moga dia dapat hidayah. Tapi bila mana Tuhan nak sebut tentang Qarun, apa yang Tuhan sebut tentang Qarun? Allah Ta'ala kata Qarun ini
fa innahu bagha. Qarun ni dia bagha. Bagha ni melampau juga maksud dia. Tapi dia melampau ataupun dia jadi kufur dengan sebab dia tertipu dengan kekayaan. Manusia ni dia jadi sombong dua sebab. Satu, kuasa besar. Yang kedua, harta banyak. Itu sebab paling besar yang seseorang tu boleh pergi kepada kesyirikan. Okay. Jadi dalam ayat 256 ni Allah Ta'ala kata, faman yakfur bit-taghut. Siapa yang tak peduli pada taghut ni, tak terkesan pun dengan apa-apa yang taghut ni duk cakap, ataupun taghut yang dibesarkan, yang dihebatkan daripada jenis berhala, wa yu'min billah, dan dia beriman pada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dialah orang yang telah berpegang pada ikatan yang paling teguh, iaitu tauhid ataupun iman. Kita boleh tengok pada muka surat 211 itu, dia definisikan juga taghut di situ. Makna taghut di sini ialah syaitan atau apa sahaja yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Oleh itu, mengkufurkan taghut adalah merupakan syarat bagi kesahihan keimanan terhadap Allah Azza wa Jalla. Adapun perkara-perkara yang menafikan akidah tauhid ialah syirik, kufur dan bid'ah, serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengan tiga perkara ini, seperti khurafat, fasik, munafik dan juga ilhad. Itu diberi definisi tentang taghut. Maknanya benda yang boleh menghancurkan benteng iman. Ialah manusia ni dia telah mengarahkan, dia divert rasa hebat dia ke arah benda lain. Maka itulah akan menyebabkan benteng keimanan tu hancur. Okay. Bahagian yang pertama dia bahas ini, permulaan terjadinya syirik dan perkembangannya. Bila boleh berlaku syirik ni? Dia sebut generasi pertama manusia kesemuanya adalah mengamalkan tauhid. Awal-awal penciptaan manusia bermula pada Nabi Adam dan beberapa generasi yang awal, mereka ni tidak kenal yang namanya syirik. Apa saja masalah pun mereka tauhidkan Allah. Tauhid dalam ibadah, tauhid juga dalam mohon pertolongan. Allah Azza wa Jalla telah menjadikan manusia pada permulaan kejadian mereka sebagai umat yang satu di atas akidah tauhid yang satu. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 213, muka surat 212, kana an-nasu ummatan wahidah. Allah Ta'ala kata pada Baqarah 213, kana an-nas ummatan wahidah. Dahulunya manusia ini ialah umat yang satu, iaitu semuanya tauhid. Semuanya tauhid, berada di atas tauhid yang hak, yang benar. Apabila mereka mula berpecah-pecah, bila mana manusia ni dia suka balah sama-sama dia, maka disitulah terbukanya pintu kesyirikan. Sebab tu ayat tu disambung lagi. Allah Ta'ala kata, faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Maka Allah Ta'ala utus para nabi, yang mana nabi ini pemberi khabar gembira dan juga pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, turun bersama para nabi itu juga kitab-kitab yang menerangkan kebenaran. Liyahkuma bainahum bainan nasi fima ikhtalafu fi. Tujuan turun nabi, turun kitab ni buat apa? Untuk menghukum, memberi keputusan kepada manusia yang sudah berbalah pada waktu itu. Sebab tu kalau kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, innasyaitana qad ya'isa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa setelah melihat orang di semenanjung tanah Arab ini mula pandai salat. Turun Nabi ajar salat, mereka pandai salat. Jadi syaitan buntu nak goda manusia daripada mana? Sebab salat ni, apa yang ada dalam salat? Yang paling besar dalam salat ni bahagian mana? Para ulama kata yang paling besar dalam ritual salat ni, takbir sampai salam ni, sujud yang paling besar. Ada sebahagian ulama kata yang paling besar ialah qiyam. Tapi yang majoriti kata ibadah salat kita ni yang paling besar ialah sujud. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, aqrabu ma yakunul abdu ma'a rabbih. Kedudukan paling dekat hamba dengan Tuhannya di dunia ni, wa huwa sajid, dalam keadaan dia sujud. Okay. Bila mana manusia ni dia sujud, syaitan dia tak suka tengok manusia bersujud. Cuma syaitan duk fikir, dekat mana aku boleh jadikan manusia ni gelong, lari lagi daripada jalan kebenaran.
Nabi kata illa at-tahrish, kecuali suka balah. Tahrish ni suka bergaduh, suka berdebat. Sebab tu kita akan tengok orang yang salat, bila mana dia duduk dalam perdebatan, dia pun lebih kurang macam orang tak salat dekat perangai dia. Sebab tu kita akan tengok orang alim, bila mana dia berdebat, dia suka balah dengan orang, dia nampak kurang alim bila mana dia berbalah dengan orang. Sebab tu itulah tempat syaitan akan manfaatkan manusia untuk dia ni jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya dia pergi kepada bangga diri sendiri. Sebab tu kita akan tengok orang yang berdebat, orang yang suka balah ni, apa yang dia akan ada dalam diri dia? Pertama, dia nak menang. Dia nak menang. Dia balah, dia nak menang. Lepas dia menang ataupun belum dia menang, dalam kepala dia duk fikir, sebab apa aku perlu menang? Sebab akulah yang paling kenal kebenaran ataupun akulah yang paling betul di situ. Dia dah ambil sikit esen perangai iblis waktu tak mahu sujud pada Adam dulu. Apa iblis kata pada Adam? Apa iblis kata pada Allah Ta'ala? Iblis kata, ana khairum minhu, aku lagi baik pada Adam, tak patut aku sujud hormat pada dia. Sebab tu kita akan tengok, inilah tempat yang akan merosakkan manusia. Banyak ayat dalam Quran memberi peringatan tentang berhati-hati dengan ikhtilaf. Ikhtilaf ni maksudnya bukan khilaf dalam mazhab fiqh tu. Ikhtilaf ni maksudnya suka balah dengan orang, ataupun tahrish, ataupun niza'. Maksudnya bila mana dia balah, buruk perbalahan dia. Orang yang selalu duduk dalam keadaan ni menyebabkan kurang keberkatan pada diri dia, keberkatan tu diangkat. Bahkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bagaimana hadis tu cerita pada kita, Nabi ni Allah Ta'ala hantar Jibril. Jibril beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, hari ni aku turun dengan perintah Tuhan untuk beritahu pada kamu, bilakah berlakunya malam Al-Qadar secara tepat. Dalam bulan Ramadan ni Nabi kata, Quran kata, malam Al-Qadar ni berada pada 10 malam terakhir. Situ. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama kata sepanjang Ramadan tu pun boleh jadi. Okay. Allah Ta'ala hantar Jibril beritahu pada Nabi, nak beritahu tarikh yang paling tepat bila, malam mana antara 10 tu. Nabi punya gembira nak beritahu pada umat dia. Nabi keluar rumah, Nabi pergi ke masjid, cari sahabat, nak beritahu ni malam Al-Qadar bila. Sampai di masjid, 2 orang tengah bergaduh. 2 orang lelaki Ansar tengah bergaduh, tinggi suara. Nabi leraikan, Nabi terlupa bila tarikh tu. Tak pada itulah tarikh malam Al-Qadar ni tak diketahui. Para ulama sebut nak tunjuk pada kita buruknya perbalahan mengangkat keberkatan. Itu baru seorang yang balah. Hari ni ramai mana orang balah. Waktu ni, saat ni ramai mana orang balah, dan berapa banyak keberkatan yang sedang diangkat. Sebab tu kita akan tengok keadaan makin lama makin runcing, makin bimbang. Musibah makin hari makin banyak, ujian Tuhan makin hari makin banyak, kerana sikap kita yang suka balah. Orang yang duduk di bidang politiknya balah, orang duduk dalam bidang agama balah, orang awam pun balah, suami isteri di rumah balah, anak dan juga ibu ayah pun balah. Orang kampung ni balah dengan orang kampung ni, orang masjid ni balah dengan masjid sana. Hari-hari duduk dalam keadaan seperti itu. Ini ialah benteng yang paling mudah digunakan, cara yang paling mudah yang digunakan oleh iblis untuk hancurkan benteng keimanan. Jadi kita tak dapat nafikan benda yang berlaku hari ini daripada sebahagian besar musibah ini boleh jadi daripada sifat yang suka balah dengan orang. Allah Ta'ala uji kita macam-macam. Uji kita dengan penyakit berjangkit yang nampaknya dulu macam flat, tapi sekarang ni dah naik balik. Hari ni pun perlih dah 14 kes dah positif. Okay. Dah 4,000 dah. Sebelum pada tu banjir lagi. Sebahagian pada mereka diuji dengan ekonomi yang sempit. Ada yang stres. Ada yang sampai nak gadaikan keimanan pun ada dengan sebab PKP ni. Sebab punca rezeki makin sempit. Cuma benda ni ialah teguran pada Allah Ta'ala. Itu benda yang kita kena tahu. Dan kita kena yakin bahawasanya dalam masa yang sama kita kena progress diri kita untuk menjadi manusia yang tarajuk, balik semula pada Allah. Nabi Adam melakukan kesilapan, Iblis melakukan kesilapan. Tapi beza antara Adam dan Iblis, Adam bila mana dia buat silap, dia mengiktiraf dosa dia, dia minta ampun. Iblis dia buat silap, dia sombong dengan dosa dia. Bahkan dia cabar pula Tuhan. Kalau kamu nak laknat aku, okey, aku tak akan merayu untuk angkat laknat ni, tapi aku akan berjanji
aku akan buat sesat makhluk baru kamu ni. Punya kurang ajar sikap sombong tu. Dah lah buat dosa lepas tu sombong pula. Jadi ini antara benda yang kita boleh tengok penghancur kepada keimanan seseorang tu sendiri. Muka surat 212. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula, Allah Azza wa Jalla telah mengatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa'a fajtalathumus syayatin. Yang bermaksud sesungguhnya aku telah menjadikan hamba-hambaku suci, akidahnya semua suci, semua tauhid, kemudian dipecah belahkan oleh syaitan. Iaitu syaitan jadikan hati kita ni fajtalathum. Ijtalat ni maksudnya hati ni ada rasa galak ataupun mudah datang suara-suara hati yang negatif. Sebab tu antara doa, Quran sebut doa orang beriman ni ialah Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ni lintasan-lintasan jahat, terutamanya dengan orang beriman ataupun orang sama agama. Ayat Quran tu sebut ghillan. Ghillan ni maksudnya satu penyakit tak boleh tengok orang lebih ataupun tak boleh tengok orang cakap pandai sikit pada orang lain. Dia ada orang dia tak boleh tengok orang tu bercakap pandai lebih pun dia tak selesa. Apatah lagi kalau orang tu dia dapat lebih daripada nikmat dia. Ini tempat syaitan akan guna untuk hancurkan keimanan kita. Umat manusia yang pertama, muka surat 212. Umat manusia yang pertama ini kesemuanya adalah beriman kepada Allah, mengetahui akan agama yang hak dan bersih daripada mensyirikkannya dengan sesuatu. Ini tidaklah menjadi kehairanan, sebab nenek kita yang awal sekali iaitu Adam alaihissalam yang telah diciptakan oleh Allah dengan tangannya serta disuruh malaikat agar sujud kepadanya dengan menghormatinya, telah mendidik anak cucunya di atas akidah tauhid dengan mengesakannya dalam segala jenis ibadah. Nabi Adam mengajarkan kepada semua anak-anaknya yang awal ni mengesakan Allah Azza wa Jalla. Jadi isu syirik tak berlaku pada peringkat awal. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya bahawa Rasulullah telah mengatakan bahawa di antara Nabi Adam dan Nuh ialah 10 kurun. Antara Nabi Adam nak pergi ke Nabi Nuh ni 10 kurun, 1000 tahun. Ibnu Katsir mengesahkan bahawa riwayat hadis ini adalah menurut syarat Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari pula Ibnu Abbas telah mengatakan wa kana baina Adam wa Nuhin 10 qurunin kulluhum 'ala al-Islam. Kata Ibnu Abbas, Nabi kata di antara Nabi Adam ke Nabi Nuh alaihi salam 10 kurun, 10 kurun, yakni 1000 tahun, kulluhum 'ala al-Islam. Kulluhum 'ala al-Islam. Mereka semua ni berada di atas Islam. Maknanya mereka tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Mereka semua berada di atas tauhid. 1000 tahun berada di atas tauhid. Lepas daripada Nabi Nuh barulah berlakunya kesyirikan. Jikalau dihitung satu kurun itu sebagai 100 tahun, maka perbezaan antara Nuh dan Adam itu ialah 1000 tahun. Kemungkinan ianya lebih panjang dari ini sebab difahamkan dari riwayat Ibnu Abbas di atas bahawa 10 kurun di antara Nabi Adam dan juga Nuh adalah dalam Islam. Maka ini tidak dinafikan kurun-kurun selain dari 10 kurun ini yang bukan di dalam Islam. Perkataan kurun ini juga boleh ditafsirkan sebagai generasi manusia, seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang ke-17, wa kam ahlakna minal quruni min ba'di qaumi Nuh, yang bermaksud dan berapa banyaknya kaum atau generasi sesudah Nuh yang telah kami binasakan. Perkataan kurun boleh beri maksud 100 tahun, boleh beri maksud satu generasi manusia tu, maknanya satu keturunan. Itu antara pandangan. Okay. Maknanya 1000 tahun yang awal, kita sebutlah 10 kurun yang awal ni selamat. Isu tauhid tak ada masalah. Timbulnya syirik dan permulaan pemesongan akidah adalah disebabkan pemujaan orang-orang saleh. Itu yang disebut dan ditekankan oleh penulis pada muka surat 213. Permulaan pemesongan daripada akidah yang suci adalah disebabkan pemujaan atau berlebih-lebihan dalam meninggikan orang-orang saleh. Antara sebab syirik boleh berlaku, antara yang disebutkan oleh para ulama ialah al-ghuluwu fi hubbis salihin, melampau dalam mencintai orang-orang saleh. Terdapat daripada kaum Nabi Nuh orang-orang yang saleh yang bernama Wad
Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Ini kita boleh rujuk dalam surah Nuh. Allah Ta'ala kata wala tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wa yaghutha wa ya'uq wa nasra. Janganlah kamu seru tuhan-tuhan kamu, yakni sembahan-sembahan kamu. Jangan lagi kamu seru Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasra. Ini 5 orang, nama orang. 5 ni adalah nama orang-orang yang saleh. Kemudian syaitan telah berjaya mempengaruhi serta mengeluarkan Nabi Adam dari syurga setelah datang kepada kaum orang-orang saleh ini selepas mereka mati. Ia telah menasihati mereka supaya melukis gambar-gambar dan mengukir patung-patung orang-orang yang saleh ini agar mereka sentiasa diingati dan seterusnya menggairahkan hati dalam ibadat. Syaitan datangkan dalam bisikan orang-orang yang datang selepas daripada 5 orang ni, selepas Nabi Nuh, selepas daripada 5 orang ni, datangkan rasa nak agungkan orang-orang saleh ni dengan cara kita wujudkan potret wajah orang saleh ni. Mula-mula lukis. Lepas pada tu dia pergi kepada pembentukan arca ataupun buat dalam bentuk daripada tanah ataupun daripada bukit ke batu ukir. Tujuan dia apa? Untuk mendatangkan rasa khusyuk ketika mana ibadah. Bukan rasa tawaduk, rasa khusyuk. Tawaduk pun boleh mendatangkan rasa takut saat beribadah. Maknanya adanya patung-patung orang seperti ini menyebabkan datangnya rasa khusyuk dalam beribadah. Ini tipu daya syaitan. Sebab tu Nabi dia tekan isu ni, isu gambar, isu patung-patung. Walaupun yang paling tepatnya Nabi sebut dalam hadis la'anallahul musawwirin. Allah Taala melaknat orang-orang yang melukis gambar. Melukis gambar sini maksudnya ialah melukis gambar tujuan untuk diagungkan, bukan lukis saja-saja. Maksudnya kita lukis tu orang yang ada pengaruh, yang boleh menyebabkan berlaku silap faham pada masa akan datang. Tapi kalau gambar, setakat ambil gambar, kamera apa semua ni, benda tu tidak ada masalah. Yang dimaksudkan sini, lukis gambar lepas tu buat pengagungan. Bukan pada orang-orang alim saja. Hatta kepada ahli keluarga kita yang dah meninggal dunia lama. Kita buat gambar besar letak dalam rumah gantung. Orang Melayu ada setengahnya buat perangai lagu ni. Kalau orang Hindu, dia kalungkan dengan bunga di situ. Jadi elakkan letak gambar orang-orang yang dah meninggal ni besar sangat. Duk dalam album tak apa lah. Tapi jangan digantung di dinding, sebab benda tu boleh mendatangkan kesedihan yang telah dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Itu pertama. Yang kedua, dia boleh menyebabkan ada rasa pengagungan syaitan. Sebab syaitan ni dia licik. Dia boleh masuk dalam salur darah kita, dia boleh pengaruhi emosi kita, spiritual kita, semua dia boleh pengaruhi. Dia boleh datangkan bisikan-bisikan tu. Kemudian apabila mati generasi ini, tujuan asal membuat patung-patung ini pun telah dilupai. Apabila datangnya generasi yang lain, maka syaitan pun datang sekali lagi, dan kali ini ia menasihati mereka bahawa nenek moyang mereka tidaklah mengukir patung-patung dan melukis gambar-gambar orang-orang yang saleh itu, melainkan untuk beribadat kepada patung-patung dan lukisan-lukisan tersebut. Lalu mereka pun menyembahnya. Sebab tu orang-orang yang alim, dia kena tekan bab ni, terutamanya orang-orang alim yang ada pengaruh. Dia kena elakkan supaya adanya kumpulan pengikut dia yang sudah mula menggambarkan dia, membuat patung pada dia. Dia kena beri pesanan awal-awal. Sebab benda tu kita tak dapat jamin untuk 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Orang akan melihat benda tu. Sebab tu kita akan tengok setengah-setengah tempat dia agungkan terlampau gambar sehingga benda tu jadi azimat. Dulu sebahagian orang yang jual, orang yang meniaga kedai makan ke, hatta kedai-kedai biasa, dia ada letak gambar raja. Saya tak pasti raja negeri mana. Raja Kedah. Sultan Abdul Hamid. Tujuan dia untuk pelaris pada kedai tu. Dia nampak hebat. Benda tu dia nampak hebat. Jadi ini antara bab-bab kesyirikan yang boleh berlaku. Bab-bab kesyirikan yang boleh berlaku. Dia tu memang orang yang ada jasa lah. Dia pemimpin yang hebat. Mungkin di zaman dia. Tapi benda tu kita kena elakkan. Kita kena elak. Sebab tu kalau kita tengok, Nabi dia tutup pintu ni. Kalau kita tengok zaman Nabi, ada tak pelukis zaman Nabi? Kalau zaman Nabi Nuh ada pelukis, zaman Nabi mestilah ada pelukis. Tapi tidak ada orang yang melakarkan wajah Nabi dan sampai pada kita. Tidak ada.
Dengan sebab apa? Dengan sebab Nabi blok semua benda, semua pintu-pintu yang boleh menyebabkan benda tu berlaku, semua Nabi tutup. Tidak ada orang yang mempotretkan wajah Nabi. Tidak ada orang yang mempotretkan wajah sahabat. Sampai pada wajah tabi'in pun tak berlaku. Yang mana kau tengok yang boleh lakarkan wajah sahabat ni, wajah Nabi ni siapa? Golongan Syiah yang duk buat gambar ni. Tu pun kalau kita tengok muka Ali tu kan, kalau tuan-tuan tengok yang Syiah duk tayang apa semua tu, wajah tu ialah wajah orang Parsi, orang Arya. Dalam riwayat yang disebutkan oleh ramai ulama, Ali bin Abi Talib ni pertama dia kulit gelap. Badan dia gempal, maknanya dia orang yang berisi. Dia pendek, dia tak tinggi, dan dia jarang ada rambut panjang. Banyak riwayat sebut dia ni botak. Tapi tuan-tuan tengok apa yang Syiah gambarkan. Rambut panjang, kulit pun cerah, bulu kening lebat, macam orang Parsi. Benda ni telah berlaku pada agama Kristian. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok Jesus, Nabi Isa, wajah Jesus di Malaysia ni pan Asia sikit muka dia. Tuan-tuan boleh tengok, saya pernah tengok wajah Jesus di satu gereja di Indonesia pakai batik Jawa lagi. Mustahil benda tu berlaku. Benda tu mustahil. Dia duduk di tanah Syam, dia tak kenal kain batik Jawa ni. Okay. Tapi dia gambarkan begitu. Pergi ke gereja di belah-belah Korea ke China ke, muka Cina, mata sepet, hidung pun tenggelam. Adakah itu wajah Nabi Isa? Sedangkan Nabi kata kalau nak tengok wajah Nabi Isa, Nabi kata tengok Urwah bin Mas'ud. Nabi kata Urwah bin Mas'ud ni rambut dia lurus. Kalau tuan-tuan tengok Jesus di negara Afrika rambut kerinting, Rastafari punya pakaian, tiga lain punya pakaian. Ini ialah khayalan. Sebab apa wajah tu datang? Kebiasaannya dia datang daripada orang-orang yang ada pengaruh agama yang tak bertanggungjawab. Sebab tu kita akan tengok bermulanya ada penjelmaan imej dalam agama Kristian ni yang bertanggungjawab siapa yang buat perangai ni, Saint Paul. Dia ni asal Yahudi. Dia duk mengaku kata Jesus masuk selalu dalam mimpi dia, sehingga dia gambarkan dan ada orang lukis. Benda tu akan berlaku. Benda tu boleh berlaku. Sebab tu kita akan tengok pengasas ajaran sesat ni, dia akan dakwa dia mimpi. Dalam mimpi tu dia cuba sebut wajah. Dan kita akan tengok bila mana dia sebut wajah tu, diimaginkan orang yang sebangsa dengan dia, dengan wajah, dengan muka dia, apa-apa semua. Tuan-tuan tengok lakaran Nabi Muhammad yang dibuat oleh Syiah, jauh daripada apa yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Imam Tirmizi, hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah cerita tentang bentuk hidung Nabi, badan Nabi, semua clear. Cuma nak sebut pada kita, bukan potret yang ingin dibesarkan, tapi yang ingin dibesarkan ialah apa yang dibawa oleh orang tu. Jika dia bawa kebenaran, maka kita ikut kebenarannya. Okay. Jadi itu yang disebutkan oleh penulis kitab kita ni. Okay. Selain pada itu dia sebut lagi, kisah ini adalah diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari. Maknanya kisah tentang adanya orang zaman Nabi Nuh ni, dia datang dengan lukis gambar orang-orang saleh di zaman dia, lepas tu dia besarkan. Seterusnya muka surat 214, perkembangan syirik di zaman Nabi Nuh dan umat-umat selepasnya. Setelah bermula dan berkembangnya amalan syirik pada kali pertama dalam sejarah manusia, Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang tidak membiarkan manusia di dalam kesesatan ini. Bahkan ia mengutuskan rasulnya yang pertama, iaitu Nabi Nuh alaihi salam, mengajak manusia agar kembali semula kepada Allah dan mengesakannya dalam segala jenis ibadah. Maksudnya lepas berlaku kesyirikan, datang pula Nabi yang membereskan benda ni. Okay. Cuma saya nak sebut secara ringkas dalam bab yang kita bahas ni. Syirik ni yang paling kuat sekali dia boleh datang dalam bentuk penyembahan imej ataupun penyembahan arca yang dibentuk, sama ada dia bentuk muka orang ataupun binatang. Itu yang paling kuat untuk menarik orang ke arah syirik. Menarik orang ke arah syirik. Yang kedua, pengagungan kalimah-kalimah yang disangka kalimah tu hebat pun boleh jadi. Dia boleh pergi ke arah syirik tu. Sebab tu antara benda yang dibendung dan disebut oleh para ulama juga ialah ta'ajub kepada ayat-ayat Quran secara melampau, sehingga keluarnya pengamalan-pengamalan pelik daripada ayat Quran tertentu.
Maknanya tengok. Dulu kita tengok ada orang dia gantung dalam rumah dia khatam nubuah segitiga tu. Fa innaka mansurun, katanya segitiga ni kalau ada khatam nubuah ni, kalau ada rumah tak masuk curi apa semua. Tapi tulisan tu ialah tulisan Arab. Dan dia berubah kepada benda mengagungkan ayat-ayat suci secara salah. Guna ayat Quran dengan kaedah yang salah. Quran ni tuan-tuan, kita kena tahu, Quran ni ayat suci Tuhan, ayat yang penuh berkat. Kita sebut pun ayat suci. Tuhan pun sebut wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Kami turunkan daripada Quran itu penawar yang memberi rahmat ke dalam hati manusia. Penawar paling besar sekali Quran ni ialah bila mana kita baca, kita ambil isinya dan kita beramal. Tapi benda yang berlaku di akhir zaman kita ni, ada setengah orang dia gunakan ayat Quran untuk khususkan pada amalan-amalan ataupun kita sebut sebagai petua sekian-sekian. Tadi petang tadilah, sebelum saya mai kuliah ni, ada jumpa satu video, ada orang hantar kat saya satu video. Satu orang penceramah di negara kita yang terkenal. Dia menjawab soalan di Instagram ke TikTok ke, saya tak perasan sangat. Tapi ruangan tu dia benarkan orang beri soalan pada dia. Dan ada satu orang tanya soalan, Ustaz boleh tak beri doa untuk memancing ikan? Boleh tak beri doa untuk pancing ikan? Maknanya doa tu nak bagi, kalau baca pancing ikan, mengair ikan, banyak ikan dia. Tak adalah maksud lain yang dia minta tu. Ustaz tu kata ada. Dia pun baca ayat daripada surah Al-Anfal ayat 17. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Ayat tu. Bila mana kamu melempar, tidaklah yang melempar itu melainkan Allah yang melemparnya. Ayat tu kalau kita buka surah Anfal, ayat tu berkenaan dengan perang. Perang apa? Perang Badar. Perang Badar ni Allah Ta'ala turun. Yang satu orang penceramah ni, ustaz ni, dia bagi satu doa ataupun satu bacaan. Bacaan tu digunakan ataupun dia sebutlah, digunakan untuk orang yang nak mengairkan ataupun pancing ikan. Iaitu surah Al-Anfal ayat 17, Allah Ta'ala kata wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bila mana kamu ingin melempar, yang melempar itu ialah Allah Ta'ala. Jadi baca ayat ni, tujuan dia supaya bila mana kita mengair, banyaklah ikan kita dapat. Pertama saya nak sebut, konteks ayat tu tak ada kena-mengena dengan mengair. Walaupun perbuatan mengair tu dia macam ada nak lempar something. Dan Arabnya bila mana sebut rami, terutama dalam perkataan, dalam kalimah Quran tu, ar-ramyu situ bermaksud apa? Melempar tombak kepada orang yang sedang perang. Dia tak ada kena-mengena dengan kayu joran apa semua, tak ada. Tak ada kena-mengena. Okay. Tapi mungkin dia nak ekstrak benda tu, tarik bagi kena dengan perbuatan orang pancing tu. Okay. Jadi bila mana implikasi dia apa? Orang yang nak mengair, yang tak mengaji mana ni, dia akan peganglah amalan tu. Okay. Dia nak pergi mengair, dia akan baca benda tu. Maknanya elok dia sampai satu tempat dia nak mengair, tarik joran, dia pun baca wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan dia lempar tu, umpan pun tak ada, tapi kena ikan. Syaitan dia akan bagi shot kali pertama. Shoot yang pertama tu kena. Letak elok letak tu ada ikan. Tarik dia kata oh jadi ayat ni. Kena share dalam FB. Dia pun share. Share punya ada setengah orang buat tak jadi. Bila tak jadi, apa implikasi dia? Implikasi dia orang akan remehkan ayat tu. Dia kata aku dah baca dah, tak jadi pun ayat tu. Bukan kata ikan, apa benda pun tak dapat, dengan joran-joran aku pun tarik masuk dalam air. Ikan pun tak dapat. Jenayah menggunakan ayat Quran. Okay. Tak salah, secara umumnya tak salah, tapi dia sudah berlaku pengkhususan di situ. Tuan-tuan nak baca apa pun, waktu nak mengair, bacalah ayat Quran. Dalam hati tu mohon, ya Allah aku mengair ni, bagilah dapat hasil sikit. Bacalah. Tuan-tuan nak baca ayat kahwin 4 pun, mungkin boleh dapat.
Duk ingat ayat tu ya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ruqyah orang pun pakai ayat tu, berubat kaki, mengurut kaki pun pakai ayat tu, pancing ikan pun pakai ayat tu, Roblox, JPJ, polis pun pakai ayat tu, lepas semua. Ayat poligami. Jadi, orang tanya jadi tak? Jadi. Tapi boleh tak kita kata pakai ayat tu je? Tak boleh. Cuma pengalaman aku guna ayat ni jadi. Itu dipanggil tajrubah. Dalam isu ni para ulama benarkan. Kita baca ayat apa, Allah Ta'ala nak bagi mujarab waktu ayat tu. Tak apa. Okay. Yang jadi masalahnya kita kata, sakit jenis ni ayat ni saja. Ayat lain tak jadi. Itu masalah. Okay. Dulu, ada setengah orang orang kata apa, kongsi, petua-petua macam ni banyak. Saya pernah jumpa satu orang, pemain bola negeri, tapi bukan Perlis. Dia kata dia diberi oleh amalan oleh coach dia ni. Coach ni jumpa bomoh mana tak tahulah. Coach dia kata bila mana kita nak apa benda ni, nak masuk dalam di padang tu, nak pergi ke center tu, kita kena baca ayat dalam surah Al-Fil, iaitu ayat yang berbunyi alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Buka tu ialah buka pintu gol pihak lawan. Tapi kalau nak bagi pintu gol kita tu pihak lawan tak nampak, alam tara kaifa fa'ala rabb, kena tutup mulut. Yang kita tutup, yang dia buka, kita boleh sumbat gol banyak. Ayat tu Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu lihat bagaimana Tuhan, terputus ayat tu. Itu tak sampai konteks ayat. Sama juga dengan ayat dalam surah Ali Imran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Ayat tu kelebihan ikut Nabi, sunnah Nabi. Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala ampunkan kita. Mari mana orang tak ketahuan hala, kata ayat ni baca dekat anak dara berkenal, embuh kat muka anak dara tu. Tak ada kena-mengena. Jenayah ayat Quran begitu berleluasa. Kita kenal dekat anak dara tu, bangun tahajud malam, sedekah, puasa pula siang hari kalau kenal. Sebab kita kena tahu yang berkenan ke anak dara tu bukan kita seorang, boleh jadi 10 duk pakai kaedah sama, kul in kuntum laka. Ini benda yang kita boleh tengok. Benda yang tak kena. Dulu, bukan dulu, 2-3 bulan ni, sekitar bulan ni, ada orang duk share bila mana berlaku banjir belah pantai timur teruk. Suruh orang-orang yang duduk di pusat pemindahan banjir tu baca ayat dalam surah Hud, iaitu ayat cerita tentang bahtera Nabi Nuh bila mana Allah Ta'ala perintahkan air itu surut. Allah Ta'ala kata, ya ardu bla'i wa qila ya ardi bla'i. Katakanlah wahai Muhammad bahawasanya arahan Tuhan, wahai bumi seraplah air. Wa ya sama'u aqli'i, wahai langit berhenti daripada turunkan air. Baca ayat tu, moga-moga rumah kita yang naik air banjir itu surut. Dia tak kena mengena sebenarnya, sebab ayat tu bukan doa. Ayat tu ialah arahan Tuhan, firman Tuhan. Kalau kita nak minta rumah kita tak kena banjir teruk, dia ada doa lain. Cuma saya nak sebut sini, yang jadi masalah kita khususkan benda tu pada ayat tu. Tuan-tuan, ada musibah apa pun baca semua ayat Quran. Sebab tu kaedah al-istishfa' bil Quran ni, berubat dengan Quran ni, para ulama tidak letak ayat khusus. Mana-mana ayat, mana-mana surah. Tapi saat kita baca tu, hati tu betul-betul tawakal pada Allah, betul-betul tauhid, isti'anah pada dia. Bila mana kita khususkan ayat tu saja, maka dia akan menjadi problem dan dia akan jadi masalah. Bila mana kita guna ayat lain ataupun orang lain guna, dia tak jadi, dia akan salah dan dia akan burukkan pada agama. Dia tak burukkan pada kita yang menyebarkan tu. Implikasi yang kita boleh tengok. Tapi kebanyakan petua ni kita boleh tengoklah, konteks ayat tu tak kena mengena dengan petua yang nak diletakkan. Saya tak katalah benda ni boleh sampai pada syirik, tapi benda ni dia boleh mengganggu keimanan. Sebab tu kalau tengok dulu, antara benda yang mengganggu orang Melayu kita ni, dia beriman cara takut. Saya pernah dengar penceramah dia cerita, dia kata orang yang tak salat, mayat dia ni nanti Allah Ta'ala tukar jadi babi. Dia pun cerita, dia kata pernah berlaku zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia salatkan satu mayat. Dia salat, tiba-tiba keranda tu bergegar, buka, tengok dah jadi babi dah. Dia sandarkan benda tu pada sahabat. Jadi orang kita ni semua pakat mai semayang. Sebab apa? Takut jadi babi.
Tak nak bagi jenazah tu tukar jadi babi. Kena azab dalam kubur tak apa. Jangan jadi babi je, malu keturunan. Tuan-tuan kena tahu, yang lebih jahat berbanding orang yang tak salat, yang duk lawan Nabi apa semua ni, Allah Ta'ala tak tukar pun jenazah dia orang seteruk tu. Tuan-tuan tengok Abdullah bin Ubay, ketua munafikin. Tuan-tuan tengok Abu Jahal. Tuan-tuan tengok semua orang yang lawan Nabi ni, Tuhan hina dia, tapi Tuhan tak tukar. Hatta Fir'aun yang mengaku Tuhan, dia pun tak jadi babi. Waktu dia tenggelam belah laut tu, dia kekal dengan body dia tu. Cuma Tuhan selamatkan dia. Ini dia panggil kepercayaan karut-marut, cerita karut-marut petua yang tak ketahuan hala ni mengganggu keimanan kita sehingga kita berimanlah keadaan takut-takut dan rasa-rasa aja. Saya tak kata dia boleh pergi pada syirik. Syirik tu bab lain. Okay. Cuma benda-benda seperti ni kalau kita tidak bendung dan kita tak jelaskan, orang akan nampak agama ni jadi benda yang orang kata apa, benda lawak, benda kartun benda ni. Okay. Jadi itu benda kita tahu. Fungsi Quran bukan turun untuk bagi menang orang yang nak pancing, bukan. Sakan lah duk baca ayat wa maramaita duduk kat kolam pancing tu. Okay. Tunggu siapa menang, boleh yang paling berat kilo apa semua, nak dapatkan hadiah. Okay. Ini benda-benda yang amat bahaya dalam bab keimanan seseorang. Dia nak pancing, dia pancing, dia bacalah apa surah yang nak baca. Dia tak baca pun boleh jadi. Yang penting dia kena berumpan, joran dia kena kuat. Hak tu benda-benda yang dia kena tahu, asbab tu, asbab untuk dapat benda tu. Okay. Jadi itu kita boleh tengok benda yang berlaku zaman sekarang ni. Mana nak sebut pada kita, walaupun orang nampak setakat baca ayat tu takkan boleh jadi syirik. Saya tak kata dia syirik, tapi dia boleh mengganggu keimanan dan cara berinteraksi dengan ayat Quran yang betul. Quran ni dia turun beri hidayah, bukan dia beri pada kita tips untuk lepas Roblox JPJ, bukan. Ni nak lepas nak lepas keluar negeri ni, rentah negeri, mungkin orang ada urusan, duk cari mana-mana ustaz boleh hembuh depan askar, depan polis, biar dia kabur tengok muka kita. Tak ada, benda tu tak ada. Nabi berperang dengan orang kafir. Orang kafir nampak Nabi tu, tak ada ayat pun Nabi baca, jadi orang kafir tu tak nampak. Itu benda yang kita boleh tengok daripada bab bagaimana fitnah berlaku dalam agama. Dia bukan suruh kita pergi sembah berhala. Kita salah faham tengok ayat tu pun boleh jadi bab daripada yang menggelincirkan keimanan. Dan syaitan ni kalau dia tak boleh suruh, dia tak boleh jadikan kita ni sembah berhala, dia jadikan kita ni gelong faham ayat Quran satu darjah pun kira okey dah. Dia suka tengok manusia faham agama dengan wajah yang salah, dan manusia tu duduk sangka dia sedang beragama dengan cara yang betul. Itu tipu daya iblis. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.